Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya baru. Dalam video kali ini saya akan share tentang masalah anda ataupun sesiapa pelanggan yang loan kereta mereka dah lulus tapi masih lambat dapat kereta. Apa penyebabnya? Kenapa benda ni berlaku? Dan ini, dalam video ni saya akan uraikan masalah yang terjadi kenapa anda lambat dapat kereta walaupun loan anda dah lulus. Bila customer atau pelanggan ni nak beli kereta, mestilah expectation akan dapat kereta dalam tempoh yang cepat, nak bagi hadiah kepada orang tersayang ataupun nak pakai sendiri. Jaranglah ada pelanggan ataupun customer yang kata, tak apa, Cik Salesman, saya sanggup tunggu sampai 6 bulan. Saya tak nak pakai kereta awal, saya nak pakai kereta dalam 1 tahun lagi. Saya nak pakai kereta dalam 2-3 tahun lagi. Ataupun saya nak pakai kereta dalam 4-5 bulan lagi. Saya tak perlukan kereta sekarang. Ada, tapi jarang berlaku dah. Biasanya orang bila loan kereta dah lulus, mesti nak pakai kereta cepat. Mungkin ada yang pakai kereta pertama, ataupun nak tambah kereta dan sebagainya. Mungkin dah trade in kereta lama, jadi nak cepat-cepat dapatkan kereta baru. Tapi masalah sering terjadi bila mana loan dah lulus tapi kereta yang ditunggu tak kunjung tiba. Macam bermadah pula. Kereta yang ditunggu lambat sangat sampai. Ada yang kena tunggu sampai 6 bulan. Ada yang kena tunggu sampai 1 tahun. Walaupun kereta yang mereka order ni ataupun yang mereka beli ni adalah kereta nasional. Kereta buatan tempatan. Ataupun kereta buatan Jepun ke apa yang kilang di sini. Kenapa masih dapat lambat? Itu yang jadi masalah yang masih sampai sekarang masih dipertikaikan oleh ramai pelanggan ataupun customer yang nak tunggu kereta ni. Sebenarnya ada 6 poin ataupun 6 sebab, 6 punca kenapa kereta dapat lambat pada anda, iaitu pembeli kereta lah. Poin yang pertama pastilah adalah tiada ready stock lah. Ready stock ni bermaksud stok kereta tu dah sedia ada. Contohlah anda beli kereta produk Ativa warna putih, tetapi pada dealer ataupun showroom tersebut tiada ready stock Ativa warna putih. Mungkin ada warna lain ataupun mungkin ada spek yang lain, spek yang standard. Jadi itu maksudnya kalau tiada ready stock. Kenapa benda ni berlaku? Sebenarnya ini mungkin untuk pengetahuan anda tapi jarang diwar-warkan. Sebenarnya untuk setengah dealer, setengah outlet, setengah showroom ni, mereka kena beli kereta tersebut, stok kereta tersebut daripada pengeluar. Maksudnya contoh macam showroom Pro 2 kena beli daripada brand Pro 2 tu sendirilah, daripada kilang Pro 2 sendiri. Macam Proton kena beli daripada pengeluar Proton. Contoh macam Honda ke Toyota, benda yang sama. Kena beli daripada dia punya HQ, dia punya headquarters dia. Dalam jumlah sekian-sekian. Jadi maksudnya mereka kena keluarkan duit dulu, beli kereta tersebut, baru ada ready stock. Jadi bagi owner showroom ataupun owner outlet yang kaya raya, yang duit sangat banyak, cash revenue dia banyak, tak ada masalah dia nak beli ready stock banyak-banyak. Tapi itu pun kena berjudi dengan nasib. Sebab contohlah pelanggan dia beli kereta ready stock tersebut, tapi pelanggan tak nak spek atau warna tu, akan jadi tersimpan lama lah. Jadi ada setengah dealer ataupun showroom ni tak berani ambil risiko. Lagipun dengan sekarang masalah COVID yang melanda, lagilah cash tu nak simpan untuk dimanfaatkan kepada benda lain. Jadi ini yang berlaku. Kalau contoh COVID tak ada sekalipun di negara kita ni, masalah ni ready stock ni memang susah lah. Kemungkinan yang terjadi kereta dapat lambat ni sebab poin yang pertama tu tiada ready stock. Untuk poin yang kedua, kadang-kadang untuk order setengah spek, setengah variant terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Contohlah produk Ativa, saya sebut tadi kan. Contoh produk Ativa ada spek standard, kemudian eksekutif, tengahan dan advance. Ini contohlah. Saya pun tengok balik lah Ativa ada berapa jenis spek. Tapi contoh ada spek standard, intermediate atau eksekutif dan premium yang advance. Contohlah dalam 70% customer beli Ativa spek yang advance, yang high spec, full spec ni 70%.
Lagi 30% mungkin bahagi dua lah, antara yang spek yang tengah-tengah dan spek yang standard. Jadi bila terlalu banyak yang booking yang spek yang advance ni, jadi pengeluaran dia mungkin tersekat lah sebab dia tak balance antara tiga-tiga spek ni. Terlalu banyak order untuk spek advance ni menyebabkan kilang mungkin tak dapat keluarkan jumlah yang diminta. Dia overloaded. Dia demand dia terlalu tinggi. Demand daripada pembeli ni untuk spek advance ni terlalu tinggi. Padahal supply sikit. Jadi dia tak balance. Kita ambil contoh yang lain. Ativa, standard, intermediate, eksekutif ataupun premium advance ni sama rata. 30%, 30%, 30%. Tiga-tiga sama rata. Tapi warna mungkin lain. Contoh macam ada 5 warna. Hitam, putih, merah, biru, hijau. Contoh itu. Hitam, putih, merah, biru, hijau. Yang banyak demand adalah warna putih dengan warna biru. Terlalu banyak warna putih dengan warna biru. Tapi warna merah semua tu kurang sangat. Jadi bila terlalu banyak juga yang request warna tu, warna lain jadi rendah, maksudnya permintaan kurang. Jadi akan terkendala juga buat tu. Sebab untuk kilang nak keluarkan spek mengikut ni, dia pun ada dengan kapasiti dia. Iaitu saya akan ceritakan dalam poin yang seterusnya. Tapi kenapa kereta dapat lambat juga? Kerana kadang-kadang order untuk spek tertentu atau warna tertentu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Contoh macam saya sebut tadi, contoh warna yang banyak demand adalah warna putih dengan warna biru. Warna hitam contoh sikit sangat, kurang dari 10% ataupun kurang dari 1%. Jadi kilang ataupun pengeluar produk tu, dia akan keluarkan dalam jumlah sedikit lah untuk warna hitam tu sebab tak banyak demand. Jadi sebab tu bila dia akan utamakan yang lain, jadi bila contoh ada pembeli minta warna hitam, dia akan jadi lambat sebab queue dia masih ke belakang. Dia akan utamakan yang banyak permintaan ni, dia kena clearkan cepat-cepat. Jadi ada poin yang kedua ni, memang kadang-kadang order dia terlalu banyak ataupun terlalu sedikit untuk spek tertentu dan warna tertentu. Jadi sebab itu anda kena tanya pada salesman yang anda berurusan tu, estimation berapa lama boleh dapat kereta untuk spek sekian dan warna sekian. Salesman yang jujur, dia akan bagi tahu lah yang spek sekian mungkin dapat dalam tempoh 2-3 bulan ataupun tempoh 1 bulan atau tempoh 6 bulan. Jadi anda boleh buat kira-kira kalau anda nak pakai kereta cepat, warna apakah ataupun spek apakah yang anda kena pentingkan terlebih dahulu. Itu untuk poin yang kedua lah. Poin yang ketiga, sebenarnya kapasiti pengeluaran kilang ada terhad lah. Contohlah dalam sebulan dia boleh keluarkan dalam 5,000 unit. Tetapi yang order, yang poin kedua yang saya cakap tadi, order terlalu banyak. Yang demand 10,000 unit. Jadi tak dapat nak tampung kapasiti untuk yang 5,000 unit tu lah sebulan. Contoh yang terjadi pada Proton S50 yang mungkin setahun tu 2 tahun sebelum ni viral lah. Yang dikatakan memang spek yang sangat elegan, sangat sportish. Katanya kilang hanya boleh keluarkan dalam 4,000 unit sebulan. Tetapi yang booking yang nak beli kereta S50 ni dalam 30,000. 30,000 yang minta demand, tapi yang supply daripada kilang cuma 4,000. Jadi anda boleh buat calculation sendirilah berapa lama kita tunggu. Jadi sebab tu ada juga setengah pembeli kereta S50 ni dah tunggu sampai 5 bulan, 6 bulan masih tak dapat kereta sebab masalah pengeluaran yang terhad ni lah. Kenapa pengeluaran terhad ni? Sebab ada pengeluar kilang ni, dia kena jaga quality control. Quality control ni maksudnya untuk standard kereta sendiri supaya bila keluar dapat kepada pembeli tak akan jadi banyak masalah lah. Kalau anda tengok sebelum ni banyak kes masalah airbag kena panggil balik, kena recall balik sebab ada masalah, masalah gearbox. Produk nasional ke, produk import ke, sama saja. Pernah ada kes ini terjadi. Sebab kadang-kadang quality control tu tak terjaga ataupun dah terjaga tapi vendor yang problem. Jadi itu juga poin yang ketiga kenapa kereta dapat lambat lah, sebab kapasiti pengeluaran kilang tu terhad. Kecuali dia expand kilang tu, itu lain cerita lah. Makan kos apa semua lagi. Kena buat kereta kerja lagi. Jadi sebab tu, kenapa kereta anda dapat lambat? Sebab masalah had pengeluaran dalam sebulan tu lah untuk setengah jenama, setengah brand tu sendiri. Untuk poin yang keempat, macam saya cakap tadi, yang poin yang kedua tadi, warna popular. Contoh macam kereta produk Ativa tadi, contoh yang popular warna putih. Jadi itu yang banyak dibuat. Sama macam poin yang kedua tadi. Jadi itu yang lebih banyak dikeluarkan berdasarkan demand daripada customer. Sebab bila
setengah brand atau jenama ni keluarkan kereta, keluarkan warna sekian, dia akan buat survey. Dia akan buat statistik, tengok berapa banyak yang demand color sekian-sekian. Contoh daripada 5 color tu, yang dominan adalah warna putih dengan warna biru. Yang banyak permintaan, yang banyak request. Warna yang lain kurang. Jadi takkan pengeluar nak buat semua warna sama rata. Mesti mereka akan utamakan warna yang paling popular. Warna putih dan warna biru. Yang itu production akan lebih banyak dibandingkan warna-warna yang lain. Jadi sebab tu, bila anda beli warna sekian-sekian, kadang-kadang lebih lambat dibandingkan anda beli warna yang hot. Warna yang popular. Tapi itu pun diambil kira, macam saya cakap tadi, refer pada poin 1, ada ready stock tetap, dan refer pada poin kedua. Kalau demand dia terlalu banyak, ataupun terlalu sedikit. Jadi anda kena confirmkan balik dengan salesman yang anda berurusan tu lah. Untuk poin yang kelima, kadang-kadang bukan masalah pengeluar ataupun jenama tu sendiri, tapi masalah supplier ataupun vendor. Sebab untuk buat sebuah kereta tu, dia bukannya jenama tu sendiri saja yang buat. Contoh macam untuk seat, mungkin daripada brand lain, daripada jenama lain. Contoh untuk speaker, untuk jenama lain. Untuk masalah radio, display, itu semua kadang-kadang daripada vendor lain, supplier lain. Jadi contoh macam supplier lain ada masalah dari segi kewangan ke apa, ataupun demand terlalu banyak, tapi mereka tak dapat support dari segi unit yang diminta, mungkin start ke apa. Jadi itu menyebabkan juga kereta dapat lambat. Sebab masalah yang daripada third party lah, masalah vendor ataupun supplier ni. Jadi itu pun mungkin masalah yang di luar kawalan, beyond control untuk pengeluar ataupun jenama ni. Macam ada viral sebelum ni, kereta Pro 2 tak dapat keluarkan mengikut expectation sebab ada masalah chip. Jadi itu pun antara salah satu mungkin masalah supplier tu lah, yang supply chip tu mungkin ada masalah delay atau sebagainya. Poin yang keenam, iaitu kalau kereta ni dibuat di luar negara lah. Contoh lain adalah CBU. CBU ni apa maksudnya? CBU adalah completely build up. Maksudnya dipasang di luar negara, kemudian dibawa melalui kargo ke Malaysia, kemudian dijual. Bila dipasang di luar negara, memang akan makan masalah sebab dengan kilang sana untuk nak ekspor ke negara-negara yang lain. Jadi memang akan makan masalah. Kemakan yang untuk kereta CBU ni adalah kereta Continental lah, Audi, BMW, Mercedes dan sebagainya, dan juga kereta-kereta mewah yang lain. Kalau contoh macam Honda, Toyota, ada kilang di sini. Toyota National, of course lah, ada kilang di sini. Tapi penyebab poin yang keenam, kenapa kereta dapat lambat? Bila kereta CBU lah, kadang memang dapat lambat. Mungkin juga kereta CBU ni juga terdapat poin yang sebelum ni, yang saya ceritakan sebelum ni, masalah supplier, masalah warna ke, masalah spek varian yang terlalu banyak demand ataupun yang sangat sikit demand. Sebenarnya untuk 6 poin yang saya sebutkan tadi, keenaman ni boleh berlaku pada kereta import ataupun kereta nasional. Dia tak semestinya berlaku pada kereta nasional, kereta import tak berlaku, tak ada. Dia berlaku pada mana-mana pengeluar ataupun jenama kereta ni lah. Itu kadang ada yang setengah di dalam kontrol jenama tu sendiri, ada setengah di luar kontrol jenama tu sendiri. Oh ya, dah lupa saya bagi tahu untuk poin yang ketujuh. Ini tak termasuk dalam senarai lah sebab ini sangat jarang terjadi, iaitu masalah COVID. Kalau kalian tahu masalah COVID ni, semua production stop, terhenti serta-merta. Kalau pun berjalan, ada setengah pekerja dia terpaksa bekerja secara shift. Ataupun contoh bila ada pekerja yang didapati positif COVID, terus terpaksa buat kuarantin, ataupun terpaksa semua pekerja dia terpaksa buat swab. Jadi production pun akan menurun. Jadi ini poin yang ketujuh, iaitu COVID ni di luar kontrol semualah. Kontrol otomotif, jenama dan sebagainya. Sebab ini melanda semua satu dunia. Sebab tu saya tak nyatakan sebab once COVID ni dah berlalu, biasanya 6 poin yang saya sebutkan sebelum ni yang menyebabkan kereta anda dapat lambat. Jadi, bila kereta dapat lambat, apa nak buat? Ada beberapa yang saya boleh cadangkan, mungkin anda boleh ikutilah. Untuk pertama sekali, sebelum anda nak beli kereta, deal ataupun berurusanlah dengan salesman yang jujur. Apa maksud jujur di sini? Maksudnya dia tak janjikan bulan bintang. Tak janji bulan bintang. Kalau contoh maksudnya dia cakap, tak apa cik, saya garanti cik akan dapat kereta dalam tempoh 2 bulan. Saya jamin, saya confirm, yakin cik akan dapat kereta dalam tempoh sekian-sekian. Cik akan dapat kereta dalam sekian-sekian waktu. Saya berani potong jari lah. Confirm cik akan dapat.
Ini salesman yang berbahaya. Sebab dia cakap confirm. Padahal dalam bidang otomotif ni tak ada benda yang pasti. Segala yang boleh terjadi. Yang benda yang cepat boleh jadi lambat. Benda yang lambat boleh jadi cepat. Jadi hati-hati bila anda berurusan dengan salesman yang janjikan bulan dan bintang lah. Maksudnya ada setengah ni kadang dia desperate. Dia nak sale. Lepas tu dia akan janjikan bulan bintang, cakap dalam 2 bulan boleh dapat, dalam 1 bulan boleh dapat, dalam 2 minggu boleh dapat. Sebab dia tak nak anda lari. Bila lepas 2 minggu ataupun tempoh sekian dijanjikan pada anda, tak sampai, kereta masih tak dapat, dia akan twist. Dia akan pusing, dia akan bagi helah, dia akan tipu macam-macam. Dia akan cakap masalah ni lah, masalah tu lah, masalah sekian. Jadi dia akan desperate. Jadi sebelum benda tu jadi, elakkanlah deal dengan salesman yang janjikan bulan bintang. Deal dengan salesman jujur. Salesman jujur, at least dia beritahu, cik, kemungkinan kereta untuk spek sekian, warna sekian akan dapat dalam tempoh sekian-sekian waktu. Jadi anda boleh buat expectation. Untuk contoh macam produk Ativa warna putih boleh dapat dalam tempoh 1 bulan. Produk Ativa warna biru boleh dapat dalam tempoh 4 bulan. Jadi dia beritahu secara jujur. Jadi anda boleh buat calculation. Spek apa anda nak dan warna apa yang anda nak. Okay, langkah kedua kalau anda boleh buat. Contoh kalau macam benda ni dah terjadi. Kereta sepatutnya dijanjikan oleh salesman yang tak jujur tadi. Dijanjikan dalam tempoh sebulan. Tapi yang sebulan kereta tak sampai. Apa nak buat? First, anda kena lodge complaint dekat salesman tu sendirilah. Tanya kenapa tak dapat, semua minta reason. Kalau contoh masih tak jalan, anda boleh lodge complaint dekat outlet ataupun showroom yang salesman tu bekerja. Ni step yang betul lah saya ajar. Jangan anda terus viral kat social media, itu salah lah. Sebab anda kena settle melalui prosedur dulu. So nampak macam profesional dan nampak sistematik. So dapat tahu masalah anda. Anda contoh kalau anda beli di outlet yang sama, tak semestinya masalah tu sama terjadi pada anda. Sebab tu anda kena deal dengan salesman yang anda berurusan, tak jalan, anda lodge complaint dengan outlet yang salesman tu bekerja. Kalau masih tak jalan, anda boleh lodge complaint dekat official website atau social media brand tersebut, contoh macam produk tu. Kalau masih tak jalan tak, mungkin terpaksa bayarkan di media sosial lah. Tapi saya tak sarankan kerana benda ni, satu, dia takkan selesai. Mungkin yang outlet tu pun kan jadi macam terkejut atau marah dengan komen anda, akan jadi miscommunication jugalah. Harap langkah ni dapat membantu anda. Dan kalau contohlah anda dah tunggu lama kereta tu tapi masih tak dapat, tapi anda dapat salesman jujur yang bagi tahu, bila setiap kali anda tanya kenapa kereta dapat lambat, salesman tu jawab dengan berhemah lah. Dia jawab reason sebab ni dan anda boleh terima. Elakkanlah tukar dengan dealer lain. Contohlah ada salesman lain bagi tahu ada ready stock tempat lain. Kalau boleh, saya sarankan elakkanlah. Stay lah dengan customer tu. Sebab dia lah yang tolong anda luluskan loan. Dia lah yang tolong anda dapatkan kereta. Dia lah yang tolong anda segala macam-macam. Mungkin sebelum ni anda nak minta loan kereta dengan interest yang murah, dia dah dapatkan. Atau mungkin dia dah offer free gift yang lain. Tapi tiba-tiba ada salesman dari tempat lain yang sebab kata ada ready stock, anda terus pindah. Kalau boleh, hargailah penat lelah salesman tu yang dah sedaya upaya cuba luluskan loan anda dan cuba push kereta tu supaya dapat kepada anda secepat mungkin. Kadang-kadang masalah kereta lambat ni bukan salah salesman sendiri. Salesman of course nak kereta cepat. Lagi cepat kereta dapat kepada pelanggan, lagi cepat mereka dapat komisen. Kadang masalah ni di luar kontrol salesman tu sendiri. Macam saya cakap dalam poin 6 poin di atas tadi, kadang masalah pengeluar, kilang, kadang masalah supplier. Benda ni salesman tak boleh kontrol. Kadang kalau salesman yang menipu tu, itu memang salah salesman tu sendirilah. Kecuali lah kalau salesman yang anda berurusan, tu, dia memang jenis yang kaki putar belit, kaki twist, yang memang janji macam-macam. Itu bagi saya tak ada masalah sebab daripada awal pun dia dah tipu anda. Dia dah cakap kata dalam 2 minggu boleh dapat, tapi sebenarnya tak dapat. Itu bagi saya, kalau tukang dealer lain, bagi saya itu bolehkan lah. Maksudnya lebih bagus sebab daripada awal je salesman tu dah tak jujur dengan anda. Tapi kalau salesman tu jujur, dia setiap kali bila anda marah, dia jawab dengan berikan balasan yang baik, dia respon dengan baik. Dia tak pernah macam tutup WhatsApp ke, dia tak pernah macam tak angkat call ke, dia selalu respon. Setiap kali pertanyaan anda, bila kereta nak dapat, bila kereta nak dapat, nasihat saya stay lah dengan salesman tu. Mungkin sekarang akan jadi masalah bila kereta terlambat sampai, tapi bila lepas dapat kereta, mungkin servis dia lepas anda dapat kereta akan lebih baik dibandingkan salesman yang janjikan bulan bintang, tapi lepas anda dapat kereta, dia terus buang, terus tak peduli. Itu bagi saya pun agak tak okey lah. Sekian saja video saya pada kali ini. Saya harap
perkongsian ini dapat membantu anda untuk lebih jelas mengetahui kenapa anda dapat lambat dapat kereta dan apa nak buat bila kereta dapat lambat. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam next video, next time.